Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar? Permata-permata hati cikgu, murid-murid kesayangan semua. Semoga anda berada dalam keadaan yang bersedia untuk belajar pada malam ini. Malam ini jangan terkejut melihat cikgu memakai baju Melayu. Okey, memakai baju Melayu, bersongkok kerana hari ini tergerak hati pula ya. Kita berjemaah. Jadi balik-balik tu dah lambat, malas nak tukar pakaian semua, maka cikgu teruslah berpakaian macam ni. Bukan ceramah agama, bukan nak memberi kuliah. Hari ini cikgu tetap akan mengajar anda bahasa Melayu, iaitu hari ini hari Ahad 12 September 2021, giliran untuk penulisan. Hari ini kita akan buat penulisan bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey. Cikgu rasa anda semua sudah bersedia untuk belajar. Seperti biasa, anda sediakanlah alat tulis anda, sediakan buku tulis anda, atau anda akan menaik di ruang sembang. Okey, anda boleh menaik di ruang sembang, ataupun macam biasa, anda akan menghantar jawapan anda ke website cikgu, akan menghantar jawapan anda ke Telegram cikgu. Email yang tak bagi kan. Jadi, anda boleh menghantar kepada cikgu dan cikgu akan menyemaknya. Okey. Yang bahagian A, bahagian B selalu anda hantar. Yang kurang hantar ialah bahagian C. Iaitu karang. Okey, Denisha. Apa khabar Denisha? Senyum-senyum Denisha. Cikgu suka melihat senyuman Denisha. Alhamdulillah sekarang dalam talian kita sudah ada 55 orang dan terus meningkat dari masa ke semasa. Baik. Jadi kita teruskan kelas macam biasa. Kita akan mulakan dengan intro. Okey, Farah dia akan beritahu cikgu, dia akan beritahu cikgu, mulut ni akan berhenti bergerak. Mulut dia memang kartun dia setakat tu saja. Okey, Gafil, memang sesuai lah. Gafil itu sesuai dengan keadaan cikgu sekarang. Kan cikgu dah semakin kembang. Jadi bila cikgu dah semakin kembang, maka watak yang sesuai dengan cikgu ialah Gafil. Gafil kan. Makan, tidur. Mata pun separuh je kan. Jadi sesuailah dengan keadaan cikgu sekarang. Hari ini anda tentu telah mendengar pengumuman daripada Menteri Pendidikan. Anda dah dengar pengumuman Menteri Pendidikan, bermakna sekolah akan dibuka bermula 3 Oktober untuk negeri yang fasa 4. Okey, fasa 4. Fasa 3 dan fasa 4 untuk tingkatan 6, kemudian akan ikutilah. Dan jika kita negeri Perak sudah ke fasa 4, maka tahun 1, 2, 3 akan pergi ke sekolah dulu. Lepas itu baru diikuti dengan tahun 4 dan tahun 5 dan juga tahun 6. Baik. Jadi kan, apabila pengumuman menteri itu kata, menteri ada memaklumkan bahawa murid-murid yang baju dah tak muat, ataupun baju dah warnanya sudah pudar dan sebagainya, boleh pakai pakaian biasa. Cikgu pun tertanya, bagaimana dengan cikgu yang sudah seluar tak muat? Macam mana cikgu yang seluar dah tak muat? Baju tu okey lagi. Baju tu cikgu ada baju yang besar-besar lagi. Seluar bermasalah. Seluar bermasalah. Bukan salah cikgu tau. Salah seluar tu. Seluar itu mengecil. Seluar itu mengecil. Bukan cikgu besar. Seluar itu mengecil. Kerana dia lama tak pakai, jadi seluar tu mengecil. Jadi itu satu masalah besar tu. Jadi bermakna cikgu akan menempah seluar baharu. Akan cari seluar baharu. Sebelum sekolah dibuka. Sian cikgu. Okey, baik. Kita... Kenapa ada 2 intro? Kita skip lah. Ada 2 intro. Cikgu tak padam kot. Okey, baik. Bahagian A, memindahkan maklumat. Melon kata apa? Vest dah tak muat. Vest dah tak muat. Tak apa, tak payah pakai vest. Baik.
Jadi bahagian A adalah memindahkan maklumat. Seperti biasa, kita akan menggunakan teknik skop. Teknik skop. S untuk siapa, kita buat ulang kaji. S untuk siapa, itu menggunakan nama, watak, ataupun kita nama sesiapa saja anda boleh menggunakan. Watak itu seperti seorang lelaki, seorang murid lelaki, seorang murid perempuan, seorang ayah, seorang ibu dan sebagainya. Dan kata kerja. Kata kerja, aktiviti lah. Aktiviti yang dilakukan yang terdapat dalam gambar. Dan objek ialah kata kerja transitif. Kerana apa? Selepas kata kerja mesti diikuti dengan objeknya. Contoh, menebas apa? Menebas rumput. Menyiram apa? Menyiram bunga. Mesti ada objeknya. Baik. Sekarang dah tak kabur. Okay, Alhamdulillah. Anda kata sekarang tak kabur sebab cikgu menggunakan HDMI hari ini. Jadi, kalau misalnya kata cikgu tak dapat mendengar suara anda berhubung dengan ruang chat kerana cikgu, bila cikgu menggunakan HDMI, dia akan ada masalah. Cikgu tak dapat mendengar suara anda. Belum habis belajar lagi dengan sistem baru ni. Baik. Kemudian, untuk perluasan, kita guna sukan. Apa dia sukan? Supaya apa, untuk apa, kerana apa, agar apa, dengan apa. Cerita mudahnya ialah apabila anda melakukan sesuatu, mesti ada tujuan. Anda memadam papan putih untuk apa? Untuk persediaan sebelum guru masuk ke dalam kelas. Kenapa menyiram pokok bunga? Supaya pokok bunga itu menjadi subur. Mesti ada sebab. Itu yang anda kena ingat. Baik. Seterusnya ialah contoh ayat yang menggunakan teknik skop. Jadi gambar menunjukkan suasana di dapur. Tulis 5 ayat berdasarkan gambar. Baik, kita macam biasa, kita bulatkan gambar yang kita nampak ada kata kerja. Kita mulakan dengan skop S. Siapa? Seorang budak perempuan. Kerana dalam gambar itu jelas. Gambar itu jelas. Budak perempuan. Dia ada tocang 2 kan. Cikgu, saya tak nak guna seorang budak perempuan, saya nak guna nama. Saya nak guna nama Farah. Bukan Farah dalam kelas kita ni. Farah ni dekat Jamaika. Jadi suasana inilah di dapur di Jamaika. Okey, seterusnya ialah kata kerjanya apa? Mengupas. Mengupas apa? Mesti ada objek yang dikupas. Mengupas bawang. Kenapa? Untuk membantu ibunya memasak. Jangan pula kata Farah mengupas bawang kerana dia suka membawang. Jadi ayat mestilah logik. Ayat mestilah logik. Jadi mesti ada sebab. Mesti ada sebab kenapa dia melakukan tugasan itu. Jadi secara tak langsung anda akan dapat Anda akan dapat ayat gramatik. Jadi kan kalau endemik COVID-19 ada SOP, kita nak buat bahagian A pun ada SOP-nya. Iaitu dengan kita mematuhi SKOP. Hampir-hampir ya bunyinya kan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan tugasan kita. Tugasan pada minggu ini. Tadi bila mendengar taklimat, mendengar sidang media yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, maka cikgu pun terus ingat suasana di sekolah. Cari-cari gambar, jumpalah suasana di sekolah. Iaitu gambar menunjukkan suasana aktiviti di padang sekolah. Tentu kalian merindukan suasana di padang sekolah. Tapi Menteri kata tak boleh lagi PJPK. PJPK tak boleh lagi diadakan di padang kerana anda kena menukar pakaian kan. Jadi akan bersesak di bilik persalinan. Jadi bimbang risiko untuk anda mendapat COVID-19. Baik. Seterusnya. Jadi kita nak tulis 5 ayat berdasarkan gambar. Kita gambar yang pertama. Gambar yang pertama tu dia buat apa? Dia buat apa? Dia sedang melontar peluru. Okey. Walaupun kita tak dapat ingat emas, tetapi kita mesti terus berlatih bagi acara lontar peluru. Baik. Jadi itu ialah dia menunjukkan cara-cara melontar peluru yang betul. Baik. Siapa? Guru lah. Seorang guru. Bukan guru nama guru seorang guru. Alright, baik. Seterusnya nombor 2. Apa dia buat? Dia pegang apa tu? Dia sedang membawa air. Ada 2 orang yang sedang membawa air ni. Kalau anda perhatikan di sini pun membawa air,
Di sini pun membawa air. Kedua-duanya memakai topi. Jadi, anda berkata membawa air minuman. Kenapa dia membawa air minuman? Untuk diberikan kepada guru, untuk diberikan kepada para pelajar yang sedang berlatih. Baiknya. Baik. Seterusnya soalan nombor 3. Apa dia sedang buat itu? Berada tengah padang. Ada yang sedang menyepak bola ke arah penjaga gol. Penjaga gol tu sebiji macam cikgu. Sebab tengok gambar dia. Gempal. Okey, sebiji gempalan. Orang jangan gempal, dia suruh jaga gol. Supaya ruang tu besar. Dia senang nak angkat tangan. Gitu. Baik. Jadi nombor 3 ialah melatih murid-murid bermain bola sepak. Bukan body shaming. Bukan body shaming. Bukan body shaming. Itu ialah kebetulan dia berbadan besar. Cikgu pun dah besar. Cikgu suka juga dia penjaga gol. Kenapa cikgu suka dia penjaga gol? Sebab cikgu tak perlu berlari. Anda bayang kalau cikgu berlari, bergegar padang. Jadi, tak payah berlari. Jaga gol je. Angkat tangan je. Kamu Farah, kita kena bijak Farah. Okey, seterusnya soalan pula. Kata kerja yang keempat, ada 3 orang dekat situ. Situ ada Farah kat situ. Ni Farah kat Jamaica. Kan sekolah kat Jamaica tadi. Okey. Jadi apa dia sedang buat di situ ialah sedang berlatih permainan bola jaring. Itu bola jaring. Jangan sepak takraw pula. Itu bola jaring. Dan yang kelima, apa dia sedang buat? Mengajar murid-murid teknik larian. Kita baru belajar semalam kan? Kita baru belajar tentang pemahaman. Kalau mengajar, mesti diikuti dengan murid-murid. Kalau tentang teknik larian, mengajarkan. Anda pun nak buat mengajarkan, mesti diikuti dengan apa yang dia ajar. Contohnya, Cikgu Nubhan sedang mengajarkan teknik-teknik larian yang betul kepada murid-muridnya. Kalau anda hendak menggunakan, mengajarkan. Apa-apa yang kita dah belajar, kita praktikkan. Okey, baik. Bagus Anda boleh dapat, boleh faham. Okey, kalau anda sudah boleh faham, mula buat 5 ayat berdasarkan gambar. Jika anda nak buat kata kerja lain yang bersesuaian, tak ada masalah. Contoh awal nak buat ayat ialah menendang bola. Boleh. Seorang murid sedang menendang bola ke arah penjaga gol ketika menjalani latihan permainan bola sepak di padang. Boleh. Tak ada masalah. Tak semestinya anda menggunakan kata kerja yang cikgu telah paparkan di sebelah ini. Tetapi anda juga boleh menggunakan kata kerja. Cikgu menghalanglah soalan nombor 5 tu. Cikgu kena duduk tepi sikit. Okey. Okey, penceramah duduk tepi. Macam biasa kan, kalau ceramah di mana, penceramah duduk. Anda kena berdiri. Kena berdiri. Tak ada, penceramah duduk. Okey, baik. Cikgu, boleh kecilkan gambar. Saya tak boleh nampak nombor 5. Okey. Ni memang dah standard ni besar ni. Ikut dia punya frame. Okey. Kabur. Saya perasan kata kabur. Mungkin masalah talian di tempat anda. Okey, tempat cikgu cantik. Petang tadi dah hujan lebat. Ni dah cuaca cantik. Patutlah 3 bar. 3 bar tu mungkin menyebabkan talian tak cantik lah. Cikgu malam ni cantik. Bukan cikgu cantik. Talian cantik. Cikgu mana cantik kan. Kalau Farah cantik, okey. Kalau Farah cantik, okey. Sebab Shirek kan. Okey, teruskan. Okey, teruskan anda membuat. Raja Arifah, saya 1 bar je. Alamak, 1 bar je tu masalah tu tak apa. Kalau misal kata tak nampak kabur, cikgu hantar sekarang di Telegram. Boleh belaka, kita pemudahkan anda. Okey, jap. Okey, cikgu hantar sekejap ke Telegram anda, kumpulan Telegram kita supaya anda boleh melihatnya. Mana kita punya kumpulan dah banyak sangat. Okey, Akizat Azim, saya akan masuk balik apabila saya sampai. Balik sediakan Azim, tak ada masalah Azim. Okey, maklumlah kan, hari Minggu ibu dan ayah yang banyak yang sudah 2 dos. Jadi bolehlah bawa anda berjalan-jalan. Tak ada masalah Okey, latihan bahagian A. Baik, cikgu telah menghantar ke kumpulan Telegram kita
Anda boleh melihatnya jika yang tak nampak. Okey, yang tak nampak boleh melihatnya di Telegram kita. Dah hantar serupa macam mana di sebelah ni. Serupa, tak ada perubahan apa-apa. Okay. Baik, sekejap tadi cikgu nampak ada yang tulis tu. Okey, baik. Cikgu bukan macam guru sekolah kan. Cikgu guru sekolah kita akan cakap itu you punya masalah kalau kabur. Oh, masalah tu ada dua tempat masalahnya. Sama ada di talian cikgu ataupun di talian anda. Tetapi sekarang talian cikgu sedang cantik. Iaitu cikgu ada 5 bawah penuh. Jadi mungkin masalah talian anda. Mungkin lah kan. Itu masalah biasa dalam pembelajaran dalam talian. Baik. Ada yang ada nama ayat. Okey. SJ7 adalah Haris tak saja cikgu kan. Cikgu Rizal menunjuk cara-cara melontar peluru agar. Nampak anda dah pandai bijak menggunakan agar anak-anak muridnya faham cara bermain permainan itu. Bukan cara, kalau melontar peluru bukan bermain. Bagaimana acara itu dijalankan. Bagaimana peraturan permainan itu atau permainan sukan kan. Okey, baik. Seterusnya, ni best. Ahmad Facebook bin Abdul WhatsApp. Nama dia memang menarik. Okey, Alif sedang menunjuk cara-cara melontar peluru kepada kawan. Itu bukan murid. Ya Allah, ya Tuhanku, besarnya murid tu. Kamu tengok sini gambarnya punyalah besar murid ni. Mana ada murid besar ni? Itulah guru. Okey, itu cikgu. Okey, cikgu sini mengajar cara-cara melontar peluru dengan betul supaya murid itu faham dan menang dalam acara sukaneka. Sukaneka lontar peluru. Janganlah tak sesuai kan. Acara lontar peluru lah tu. Acara sukaneka. Acara sukaneka lari dalam guni. Kasut terompah gergasi, isi air dalam botol, tiup tepung, ada belon. Itu sukaneka. Ini acara lontar peluru. Okey. Baik. Tanusri. Tanusri dah buat ayat nombor kedua lah. Yos pun dah buat. Okey. Syamisha. Alif dah menunjuk. Okey, tadi dah. Yos, ibu bapa. Ibu bapa kakak dan aunty dah so. Ingat kau dia buat ayat. Rupanya cerita. Okey, tak apa. Okey, Nurul Ain Najmiah. Cikgu Husni mengajar cara-cara. Jangan mengajar cara-cara, mengajarkan. Kan semalam kita dah belajar beza antara mengajar dengan mengajarkan. Kalau mengajar, siapa yang diajar? Mengajar murid. Kalau mengajarkan, apa yang diajar. Jadi, cara-cara ialah apa yang diajar, maka anda guna mengajarkan cara-cara. Okey. Mengajarkan cara-cara. Baik boleh faham Boleh faham kan? Bukannya susah nak faham. Beza antara mengajar dan mengajarkan. Okey, hari Imran, Cikgu Faizal. Nyasib Cikgu Faizal bukan Cikgu Razif. Sedang menunjukkan cara-cara untuk melontar peluru kepada anak muridnya. Terbaik. Malam ni tak memberikan tepukan. Tepukan lain bunyinya. Baru tepukan bunyi lagi. Pula salah tekan button dah. Okey. Sepatutnya. Okey, tepukan. Tak beri tepukan pada anda. Bagus. Ahmad membawa air minuman untuk diberikan kepada kawan-kawannya yang dahaga. Okey, bagus. Sekali lagi. Tekan butang pun kena hati-hati kan. Nanti tekan tembok, anda mati kena tembok. Okey, seterusnya. Jurulatih lontar peluru sedang menunjukkan cara-cara melontar peluru pada anak muridnya kerana mereka mewakili sekolah mereka dalam acara. Mak, panjangnya ayat. Tapi ayat tu bagus, mantap sebab lontar peluru kita tembok dia. Okey. Boleh cikgu hilang demam macam ni. Cikgu sebenarnya tadi hampir demam. Tapi bila mengajar macam ni, okey pula. Shining muka Farah. Kamu dapat skoding muka Farah, kata Shining. Nanti PM Farah, dia pakai produk apa. Okey, Helmi. Anis dah mengajarkan. Terbaik. Cikgu suka anda menggunakan mengajarkan cara-cara melontar peluru kepada murid-murid dengan cara betul. Mana anda telah mempraktikkan apa yang kita telah belajar semalam. Terbaik. Itu yang kita mahu.
Okey, anda menggunakan ilmu yang telah kita belajar. Seterusnya, Sofia Nazli, Cikgu Alim menunjuk cara-cara. Menunjuk cara-cara melontar peluru agar mereka pandai melontar peluru. Jangan pandai bermain. Pandai melontar peluru dengan jarak yang jauh. Tambah lagi. Tiba. Okey. Alright. Bagus, bagus. Nampaknya ada. Chong mana ya, Chong? Oh, Chong dia biasa dihantar ke WhatsApp. Okey, Raja Faik dah hantar. Okey, Raja Faik. Ahmad sedang membawa air minuman yang diberi oleh makcik kantin. Baiknya makcik kantin. Ingat makcik kantin C tu jarak Makcik kantin untuk murid-murid yang sedang berlatih untuk sukan Olimpik. Untuk berlatih sukan Olimpik. Hebat. Okey, murah. Moga makcik kantin murah rezeki. Cikgu Azhar sedang menunjukkan cara-cara melontar peluru kepada murid-murid tahun 1. Tahun 1 dah tunjuk cara lontar peluru. Bahaya. Kena dia tak langgar angkat kan terlepas. Kena kaki. Zara dan kawan-kawannya sedang berlatih permainan bola jaring sebagai persediaan untuk sukan sekolah. Terbaik, kita bagi lagi tepat. Terbaik. Okey, Zara dan kawan-kawannya, tadi sudah. Zaki dan kawan-kawannya sedang berlatih bermain bola sepak supaya dapat menaikkan potensi mereka untuk acara sukaneka. Acara sukaneka bola sepak. Tak sesuai lah untuk menaikkan nama dalam pertandingan bola sepak. Jangan pula untuk mewakili JDT lah. Okey, tembakan-tembakan, siap nyanyi lagu lagi. Okey, Cikgu Said sedang menunjukkan cara-cara melontar peluru kepada murid-muridnya. Tambah. Kenapa? Supaya murid-muridnya akan lebih faham. Jangan lupa sukat ataupun suka supaya apa, untuk apa, kerana apa dan agar apa. Itu jangan dilupakan supaya anda dapat melengkapkan. Kenapa lagu K-pop? Tak maaf, salah tekan. Salah tekan. Okey, pakcik kantin membawa sirap limau ais. Sirap limau ais. Okey, betul. Okey, sirap limau ais. Okey, betul. Untuk diberikan kepada murid-murid yang sedang berlatih di padang itu. Baiknya pakcik kantin siap bagi sirap limau ais. Murah rezeki pakcik tu. Okey, seterusnya. Alright. Cikgu Rizal menunjuk cara-cara melontar peluru agar anak-anak muridnya faham peraturan acara tersebut. Baik. Ahmad membawa air minuman untuk diberikan kepada kawan-kawannya yang dahaga. Okey. Cikgu Ali melatih murid-murid bermain bola sepak kerana ada pertandingan permainan tersebut tidak lama lagi. Terbaik dah. SJ7 kita. Alright. Bagus. Alright. Okey. Cikgu, mana kata kerja nombor 5? Kata kerja nombor 5 tak keluar ya. Okey. Dia tersembunyi. Okey, dah keluar lah. Mengajar murid-murid. Ingat mengajar murid-murid teknik larian yang betul. Baik. Okey, sekarang sudah pukul 8.30 malam. Kita tunggu lebih kurang 5 minit lagi untuk kita bergerak kepada ulasan. Okey, teruskan. Cikgu, kata kerja nombor 5 tak ada. Okey, sudah Manfred. Dah keluar dah kata nombor 5. Cikgu, nombor 2, perempuan ke lelaki. Perempuan ke lelaki. Campur. Campur pula. Mana dia campur? Nombor 2, sekejap. Nombor 2. Laki ke perempuan? Mana-mana boleh. Tapi cikgu rasa perempuan tu. Tapi takkan perempuan angkat air kan? Cikgu cakap, jangan bagi perempuan angkat air. Okey, Allah silap. Okey, jangan bagi perempuan angkat air. Nanti panak turun. Okey, baik. Jangan. Okey. Tanusha ni lagi. Aina dan dua orang kawan. Kan cikgu dah ajak anda jangan buat kawan dia. Salah. Apa dia sepatutnya? Kawannya. Aina dan 2 orang kawannya. Bukan kawan dia. Kawan dia tu kawan orang lain. Jadi kawannya. Okey, kawannya sedang berlatih permainan bola jaring berulang-ulang kali untuk capai. Capai apa? Tanush ni ayat tak habis. Senju. Nama macam nama Korea. Senju. Syamil membawa air minuman kepada semua orang yang sedang berlatih di padang itu. Terbaik. Mantap sekali. Okay. Hadif Imran. Mana Aish? Dia sebut nama Hadif Imran tu katanya Aish. Encik Syazmas membawa air minuman kepada para peserta sukan di padang. Okey, terbaik. Bagus.
Cikgu Rizal, oh dia dah mengetahui selalu terbaca. Farah dan kawan-kawannya, betul. Farah dan kawan-kawannya berlatih permainan bola jaring agar mereka lebih mahir dan permainan tersebut. Tak boleh, Farah rendah. Farah rendah dia main bola jaring. Dia main badminton dia. Okey, Dayang. Okey, Dayang nombor 5 dah ada Dayang. Oh, cikgu dalam kelas ni kan. Dalam kelas ni Farah cikgu berani nak usik. Sebab cikgu usik macam mana pun Farah ni okey. Yang lain-lain cikgu tak berani nak usik. Jadi orang jangan heran kenapa cikgu asyik nama Farah je. Kerana Farah setakat ni dia sporting. Sebab Farah duduk Jamaica. Bukan dia kat sini pun. Dia dengar. Okey cikgu dah baca saya punya ke Fatimah? Alamak Fatimah, mana kau Fatimah? Fatimah, oh Fatimah, mana ke dia punya ayat? Oh tak jumpa dah pula. Oh Fatimah hantar kat cikgu kat WhatsApp ataupun kat Telegram Oh tak ada, saya perasan yang hantar. Okey, jap kita baca ayat saya perasan. Saya perasan ni raya. Cikgu Syarif, alamak. Gambar tu gemuk ke tak? Oh gambar tu gemuk. Okey, sesuai. Cikgu Syarif sedang menunjukkan cara-cara melontar peluru kepada anak muridnya. Okey, terbaik, sesuai kerana memang gambar tu perut tu nampak. Okey. Kamirul sedang membawa air minuman untuk diberikan kepada rakan-rakannya dan guru-guru yang dahaga. Terbaik juga, ayat terbaik. Cikgu Samsudin sedang melatih murid-murid bermain bola sepak agar murid-muridnya pandai bermain bola sepak. Boleh pandai ataupun pandai boleh lah, ataupun mahir, okey, ataupun cekap tak boleh. Okey. Pandai pun okey. Farah dan rakan-rakan sedang berlatih permainan bola jaring dengan profesional sekali. Dia ada guna perkataan profesional. Suka. Okey. Cikgu Syafiq sedang mengajar murid-murid teknik larian yang betul supaya dapat berlari dengan betul. Berlari dengan betul. Itu penting tu berlari dengan betul. Nanti orang lari ke depan, dia berlari ke belakang. Kan? Mana boleh. Okey. Cong. Ayat Cong. Cikgu Lee menunjukkan cara-cara melontar peluru dengan lambat. Mentang-mentang cikgu tu badan besar. Supaya boleh mempamerkan cara-cara. Bukan maksudnya melontar peluru dengan menunjukkan cara-cara melontar peluru dengan jelas. Bukan dengan lambat. Lambat maksudnya itu lambat, slow motion. Manning membawa air minuman kepada semua untuk membekal tenaga. Okey. Itu maknanya air Milo tu. Cikgu yang mengajarkan. Bagus Cong. Cikgu nak bagi terpukan. Mengajarkan. Okey, mengajarkan. PJ sedang melihat murid-murid bermain bola sepak dengan ketat. Dengan ketat macam SOP pula. Bukan dengan ketat Cong. Dengan penuh tumpuan kan. Okey, Michelle Yong. Michelle sedang berlatih bermainan bola sepak. Michelle bukan nama perempuan ya? Michelle bukan nama perempuan ke Cong? Michelle dah berlatih permainan bola sepak. Tapi sekarang bola sepak ada yang perempuan main. Okey. Dengan kawan-kawannya supaya mereka hendaklah ada satu kebenaran supaya mereka mendapat kemahiran. Okey. Cikgu sedang mengajar murid-murid. Betul, mengajar murid-murid. Teknik yang betul dengan bersungguh-sungguh. Terbaik. Walau nak macam mana pun Cong, cikgu kena bagi tepukan dekat Cong. Kenapa cikgu nak bagi tepukan dekat Cong? Kerana ayatnya sudah banyak sangat berubah. Berbanding dengan mula-mula dia menyertai kelas cikgu, ayatnya pendek-pendek. Tapi sekarang ayatnya sudah panjang. Maksudnya bukan panjang, maksudnya sudah gramatis. Sudah semakin baik dari masa ke masa. Jadi cikgu bagi tepukan. Cikgu bagi tepukan. Okey. Fatimah. Okey. Fatimah. Cikgu Mat Syarif sedang menunjuk cara-cara melontar peluru kepada murid-murid. Tambah lagi. Kenapa? Agar murid-murid lebih faham. Tambah ke agar. Sekejap. Cikgu baca ayat Fatimah aja. Fatimah. Mana dia dah naik ke atas pula dah. Udah hilang ayat Fatimahnya. Mana kejap naik kata sekejap cikgu nak baca. Okey. Ayat keduanya, Ali sedang membawa air kepada semua semua kawan-kawannya. Cikgu dah pernah ajar anda, betul? Salah. Semua itu menunjukkan banyak, kawan-kawan pun menunjukkan banyak. Jadi salah dari segi struktur ayat. Jadi sepatutnya semua kawannya saja. Jangan semua kawan-kawan. Semua itu sudah banyak, kawan-kawan pun sudah banyak. Jadi jangan buat dua kali, okey? Kita belajar pergi kesilapan. Lama-lama kita akan mahir lah.
Okey, seterusnya Cikgu Rizal sedang memberi murid-murid. Sedang mengajar lah. Murid-murid berlatih permainan bola sepak supaya mereka menang. Okey, di pertandingan salah. Jangan di pertandingan. Mereka menang dalam pertandingan, bukan di pertandingan. Okey. Oh, tak tahan. Panah weh. Okey, seterusnya. Okey, Senju tadi Cikgu Syafiq sedang mengajar murid-murid teknik larian dengan bersemangat. Dengan semangatnya, dengan bersemangat. Okey. Selanjutnya Cikgu baca saya. Okey, Mehan. Alhamdulillah. Seorang jurulatih menunjuk murid-murid cara-cara melontar peluru supaya mereka faham caranya. Terbaik, bagus, tahniah. Okey, Haziq membawa jus dari kantin untuk kawan-kawannya yang berasa dahaga. Okey, Mehan, bagus. Encik Kirman melatih murid-murid bermain bola sepak supaya murid bersedia, bukan disediakan. Murid-murid bersedia. Imbuhan tak sesuai di situ. Bersedia untuk perlawanan pada minggu depan tu pada minggu depan. Jadi kita mahirkan dengan penggunaan kosakata, masa kita guna pada minggu hadapan. Baik, perbaiki supaya dia lebih mantap. Ayat lebih gramatis. Okey. Jurulatih mai. Jurulatih mai. Okey, mengajar murid-murid teknik larian yang betul supaya murid faham kesalahannya. Baik. Okey, walau macam mana pun cikgu boleh bagi tepukan kepada anda kerana ayat itu menarik, cuma ada sikit-sikit pembetulan. Macam biasa, kita belajar daripada kesilapan kita. Hai, tanya si Melon tu, aku buat free kick atas kepala dia yang takut. Boy, jangan cerita kat sini. Okey, Ahmad Facebook. Jurulatih lontar peluru sedang menunjukkan cara-cara melontar peluru pada anak muridnya kerana mereka melalui sekolah. Terbaik ayatnya, suka. Mereka mewakili sekolah mereka dan mewakili sekolah cukup, tak payah ulang lagi mereka. Dalam acara lontar peluru ayat dah mantap. Jangan ulang 2 kali perkataan mereka itu. Okey, Pakcik Kantin. Kita suka nama guna Pakcik Kantin. Kesian nama. Masa kalau Pakcik Kantin, maksudnya namanya Kantin. Kan Pakcik Ahmad. Jadi namanya Ahmad. Jadi anda disebut Pakcik Kantin, namanya Kantin. Jadi Pakcik Kantin. Jangan buat Pakcik Kantin. Cakaplah pengusaha kantin. Orang yang menjalankan perniagaan panggil pengusaha kantin. Jangan panggil Pakcik Kantin. Sian dia. Okey. Membawa sirap limau ais. Sedap tu. Sebut dahaga pula. Okey. Untuk diberikan kepada murid-murid yang sedang berlatih di padang itu. Menarik ayat. Cuma jangan lepas ni, sesiapa saja jangan buat Pakcik Kantin, Makcik Kantin, Kak Kantin. Sian, mereka ada nama. Buat pengusaha kantin, pekerja kantin. Okey. Cikgu Farid sedang melatih murid-murid bermain bola sepak supaya mereka dapat memenangi pertandingan bola sepak yang akan diadakan. Okey, baik, bagus, terbaik, bagus. Farah, Zahra dan Sabrina. Cikgu dah lama tak nampak Zahra. Mana lama Zahra menghilang? Dah mesej mak dia ni. Lama anak cikgu apa? Lupa nama dah, nama maknya. Lama tak nampak Zahra. Okey, seterusnya SJ7. Ayat tadi tak habis lagi. Farah, Zahra dan Sabrina sedang melatih permainan bola jaring dengan bersungguh-sungguh. Okey, terbaik ada mulakan dengan. Seorang guru mengajar murid-murid teknik larian yang betul dengan profesional. Ejaan profesional itu salah. S1 je. Jangan buat S2. Profesional. Jangan. Satu S je. Okey, SJ7 Haris sebenarnya SJ7. Cikgu Rizal menunjukkan cara melontar peluru tadi dah baca rasanya. Ahmad bawa air minuman untuk diberikan kepada kawan-kawan yang dahaga. Okey, Cikgu Ali melatih murid-murid bermain bola sepak kerana ada pertandingan permainan tersebut tidak lama lagi. Cantik. Farah dan kawan, nama Farah, mana lainnya? Farah dan kawan-kawannya berlatih permainan bola jaring agar mereka lebih mahir dalam permainan tersebut. Baik. Sekarang supaya ada di nama Farah. Jelas aku. Okey. Bagus. Keseluruhannya cikgu sayur. Cikgu sayur? Amboi, Nurul Ain Najmiah. Cikgu sayur? Ni buat cikgu saya. Saya jangan buat. Saya jangan guna. Saya, aku jangan. Kami, kita boleh lagi untuk cara-cara.
Cikgu sayur mengajarkan, murid-murid bukan mengajarkan, mengajar saja, mengajarkan untuk mata pelajaran atau apa yang dia ajar. Okey, teknik larian yang betul agar mereka bersedia untuk berlawan dengan pasukan rumah biru. Amboi. Rumah biru kena huruf besar. Rumah biru, A huruf besar, B huruf besar. Kerana dia nama khas. Baik, cikgu rumah hijau. Selalu jadi Johan. Tapi bila dah masuk pentak B ni tak ada rumah sukan dah. Okey, cikgu sayur. Tu dia macam-macam kan. Pakcik Yo. Pakcik Yo sedang bawa air minuman. Kepada murid-murid. Bagus kepada murid-murid. Gunakan kepada bukan pada. Bagus. Koshana. Seorang jurulatih menunjukkan murid cara-cara. Okey, Haziq bawa jus ni. Okey. Koshana. Tahniah Koshana. Kerana telah membuat ayat yang baik. Okey, Muhammad Faizin, Pakcik Kamarul membawa jus temikai. Dahsyatnya Pakcik Kamirul. Baiknya. Untuk diberikan kepada murid-murid yang sedang bersenam untuk menghilangkan kepenatan mereka. Itu temikai dibaginya. Hebat. Okey, right. Terima kasih. Okey, secara keseluruhannya anda membuat ayat, anda telah mengikut SOP yang telah cikgu tetapkan, iaitu dengan mematuhi skop ataupun salam. Mana-mana boleh. Salam S sama juga, S ialah siapa, okey, kemudian A ialah aktivitinya, A ialah alatan jika ada, okey, L lokasinya di mana, SAL salam. S ialah siapa, A ialah aktiviti, L ialah lokasinya di mana, A alatan jika ada, dan M mengapa. Sama juga ingat suka. Jadi anda boleh menggunakan kedua-dua teknik yang telah cikgu ajar kepada anda. Jadi yang penting bila anda mengikut SOP yang cikgu telah tetapkan untuk membina 5 ayat, cikgu nampak kesannya ialah anda dapat menulis ayat dengan baik. Nampak dah? Dulu contoh macam cikgu bagi tadi, Chong. Dulu sebelum ini ayatnya tunggal. Sekarang ayatnya sudah semakin gramatis. Itu yang kita mahu dan tepukan tahniah kepada semua. Kerana telah membina ayat dengan baik. Dan terima kasih juga yang cikgu nampak ada yang telah menghantar di Telegram cikgu, ada yang telah menghantar di WhatsApp cikgu, nanti cikgu akan baca kemudian. Kerana selepas ini kita hendak pergi ke bahagian B. Alright, kita teruskan. Kita punya perbincangan untuk soalan bahagian B. Okey, bahagian B iaitu ulasan dan juga rumusan. Ulasan untuk tahun 6 sahaja. Rumusan untuk tahun 4, tahun 5. Kerana tahun 4 dan tahun 5 mereka dah tak ada ulasan, mereka sudah rumus. Tapi nama saja, tapi teknik dan caranya serupa. Baik. Okey, SJ7 cikgu. Apa tu? Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Terima kasih Ustaz Prasad. Bagus ya, kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey, baik. Bahagian B macam biasa, kita ingat pasak. Apa dia pasak? P ialah untuk pendahuluan. Pendahuluan tentang tajuk. Kemudian kita ikuti dengan penanda wacana supaya kita punya ulasan rumusan itu menjadi lebih menarik ketika dibaca. A, antara. Kemudian S, ada 3. Menggunakan salah satu ataupun 2. Seterusnya, selanjutnya, selain itu. Dan A ialah akhir sekali untuk isi yang terakhir jika ada 4 isi. Namun demikian bagi SJKC untuk Chong yang belajar di SJKC, anda 3 saja. 3 isi saja. SK ada 4. Baik. Maka penutup kita guna kesimpulannya. Nak lagi menarik kita guna konklusinya. Nak lagi menarik. Tapi sama je kan. Kesimpulannya ataupun konklusinya sama saja. Itu adalah bunga-bunga bahasa yang anda gunakan untuk menjadikan ulasan atau rumusan anda lebih menarik. Baik. Jadi jika ulasan atau rumusan tentang cara-cara, anda digalakkan untuk memulakan ayat anda itu dengan perkataan-perkataan seperti kita mestilah, kita hendaklah, kita perlulah, kita patutlah, kita sepatutnya, kita seharusnya, kita sewajarnya, kita dinasihati agar, kita disarankan, dinasihati itu saran itu sama kan? Kita diwajibkan agar, kita dikendahaki agar, kita digalakkan agar. Cikgu, saya nak guna cikgu. Kita diseru supaya. Nak buat diseru. Boleh tak cikgu? Boleh. Itu semua anda boleh gunakan
untuk orang kata menyedapkan lagi ayat anda supaya dia lebih best bila dibaca kan, supaya dia menarik kan. Jadi ulasan karangan anda menjadi menarik. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau ulasan ataupun rumusan, kita mesti ada isi tersurat dan tersirat. Jadi macam mana cara kita nak mencari isi tersirat? Cikgu bagi formulanya, kita ingat 2T. 2T. T yang pertama ialah tersurat, iaitu kita tiru apa-apa yang anda nampak pada kata soalan. Dan T yang kedua ialah tersirat, kita tambah. Jadi konsepnya tiru tambah, tiru tambah. Lepas tiru mesti tambah. Nak tambah apa cikgu? Tambahlah suka. Apa dia suka tadi? Sama macam bagai if. Supaya apa? Mesti ada sebab. Supaya apa? Kan kalau ulasan itu tentang menjaga kesihatan. Makan makanan berkhasiat. Kenapa nak makan makanan berkhasiat? Oh, supaya mendapat segala zat-zat yang diperlukan. Mana ni segala zat-zat tak boleh kan? Segala zat yang diperlukan supaya dapat membesar dengan baik. Sebab itulah cikgu makan makanan yang seimbang, maka cikgu pun semakin membesar sebab mendapat khasiat. Saya perasan dengan gelap. Okey. Dan K adalah kerana, dan juga A agar apa. Okey, jadi anda lihat 2T. Tiru tambah. Tiru tambah. Mana Aish? Cikgu tak nampak Aish. Oh, Aish pun dapat gelak cikgu. Tak ingat dunia. Okey. Jadi latihan kita pada minggu ini. Okey, latihan minggu ini. Okey, baik. Latihan kita pada minggu ini ialah gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti menjaga keindahan alam sekitar. Tulis ulasan tentang aktiviti-aktiviti tersebut dalam bentuk perenggan. Cikgu harap anda nampak dengan jelas. Siapa yang tak nampak dengan jelas, cikgu hantar di kumpulan Telegram supaya dapat. Oh, Farah dah kata saya. Farah selalu talian dia talian kayangan. Hari ni tak nampak kita lah Okey, biasalah. Masalah internet ni sukar nak cakap Orang kayangan pun dia akan menghadapi masalah juga. Okey, baik. Kita, cikgu bantu anda dengan menghantarnya di Telegram. Cikgu hantar 2 sekali lah. Dengan rangka sekali lah. Supaya, okey. Alright. Mana dia? Di mana dia? Okey, baik. Sekarang latihan bahagian B. Secara tidak langsung dapat membantu rakan-rakan kita yang tidak dapat menyertai kelas pada malam ini. Maklumlah kan, dah 2 dos. Jadi ibu bapa mengambil peluang untuk menziarahi datuk dan nenek di kampung. Sampaikanlah salam pada datuk dan nenek di kampung. Semoga mereka sihat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang malapetaka. Okey. Alright. Okey, cikgu dah hantar kedua-duanya. Dah hantar kedua-duanya kepada anda. Nanti anda boleh membantu anda untuk menjawabnya. Baik. Macam mana yang dinamakan sebagai konsep tiru dan tambah? Tengok contoh. Cikgu suka buat kotak macam ni. Okey? Cikgu suka buat kotak macam ni supaya kita tidak lupa isi tersurat, tak lupa isi tersirat. Pendahuluan, ingat satu. Salin apa tajuk ulasan. Tapi kalau rumusan, bahas benda cikgu buat untuk ulasan kan. Jadi rujuk, bahan dan tajuk. Tajuknya tadi tentang ialah langkah-langkah, cara-cara, aktiviti-aktiviti menjaga keindahan alam sekitar. Jadi terus saja. Gambar menunjukkan aktiviti-aktiviti menjaga keindahan alam sekitar yang wajar kita amalkan dalam kehidupan. Ada kita tiru betul. Yang kita tambahlah sikit, tambah yang wajar kita amalkan dalam kehidupan saya. Dah tidak menjadi tajuk, dah menjadi pendahuluan. Itu cara yang mudah. Tetapi ada cikgu, ada tanya, cikgu, saya tak nak buat macam ni cikgu. Saya nak cerita cikgu. Kita perlulah menjaga alam sekitar supaya alam sekitar sentiasa terpelihara. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan supaya alam sekitar sentiasa terpelihara. Boleh tak cikgu? Boleh. Kenapa boleh? Kerana dia tetap berkisar tentang tajuk. Jadi pendahuluan, senang ingat, anda bercerita tentang tajuk. Mudah kan? Gitu. Itu SOP. SOP yang telah ditetapkan. Baik, jadi
Sekarang tengok macam mana konsep tiru dan tambah. Tiru dulu. Mula dengan tadi kan, pasak tadi, antara cara yang boleh dilakukan ialah tiru dulu. Apa tirunya? Ialah mengitar semula barangan kitar semula. Cikgu, saya nak bagi contoh. Boleh tak cikgu? Boleh, tapi jangan banyak. Okey, mengitar semula barangan kitar semula seperti tin aluminium. 1-2 cukup. Jangan banyak. Dan mesti pastikanlah fakta anda itu betul lah. Okey. Jangan kata pula mengitar semula barangan kitar semula seperti baju saya. Mana sesuai? Baju mana boleh dikitar semula kan? Boleh cikgu kitar semula. Itu orang bandar jual tu dikitar semula cikgu. Itu bukan. Kitar semula maksudnya dia proses barangan itu dia menjadi barangan lain, barangan yang baharu. Itu maksud kitar semula. Baik. Seterusnya tambah. Guna agar apa? Agar dapat mengelakkan pencemaran berlaku. Cikgu nak tanya anda. Agar dapat mengelakkan pencemaran berlaku, ada tak dalam soalan tadi? Kita tunjuk balik soalan. Ada tak? Ada tak? Mengitar semula barangan terpakai, mengutip sampah, mengurangkan penggunaan plastik, menanam pokok. Ada tak dalam gambar itu cerita dapat mengelakkan pencemaran berlaku? Ada tak ada? Sayang anda tidak dapat bercakap menggunakan pembesar suara kan? Daripada masalah teknikal sikit. Tak, cikgu dengar anda cakap tak ada cikgu. Tak ada. Ada ni dalam komen ada. Tak ada. Tak ada. Betul. Itulah yang konsep cikgu, iaitu tiru dan tambah. Tiru yang ada dalam soalan dan tambah. Tadi cikgu dengar seperti ada bunyi bersin. Mana dah ada suara ke tu? Okey, selain itu kita perlulah ringan tangan mengutip sampah yang dibuang di merata-rata tempat ada dalam gambar tadi kan. Yang kedua itu. Jadi kenapa? Cuba fikir. Cuba tanya di ruang sembang. Kenapa kita perlu mengutip sampah yang dibuang di merata-rata tempat? Okey, cuba tengok idea anda. Okey, siapa-siapa? Cuba tanya di ruang sembang anda untuk tambah. Anda nak tambah apa? Ingat suka itu. Supaya apa? Untuk apa? Kerana apa? Kit dah berikan idenya supaya alam tidak tercemar. Bagus. Supaya kehidupan akuatik tidak pupus. Terbaik Faradalia. Amarprit supaya tempat tidak berbau. Nampak? Tepukan pada anda. Tiga orang dah berikan jawapan yang cukup bernas. Okey. Supaya tidak tercemar. Lagi. Supaya dapat mencegah alam sekitar. Janganlah mencegah alam sekitar. Mencegah pencemaran alam sekitar tu. Saya perasan. Yoga. Bukan itu yoga. Sorry. Kan saya perasan. Dah maaf saya perasan. Yoga. Okey, Ifan. Supaya dapat meringankan beban pengutip sampah. Itu pemikiran di luar kotak. Tangan dari Ifan. Dia tak terfikir. Ifan akan memberikan jawapan sedemikian betul. Dapat meringankan beban pengutip sampah. Nampak tu. Okey, dengan ini kita dapat mengelakkan keputusan hidupan akuatik. Terbaik. Hidupan akuatik adalah hidupan laut. Bagus. Nampak? Anda dapat memberikan. Jadi anda nanti bila membuat rumusan ulasan ini, anda boleh gunakan idea anda. Apa idea cikgu? Ialah ini sebagai panduan saja. Idea cikgu ialah kerana sampah itu akan mencemarkan keindahan alam sekitar. Akan mencacatkan pemandangan. Akan menimbulkan bau yang tidak menyenangkan. Akan menimbulkan bau busuk. Boleh belaka idea-idea yang anda beri. Yang penting ialah anda telah tambah. Itu nampak. Anda dah boleh faham konsep. Okey, seterusnya kita cuba lagi. Untuk isi yang seterusnya. Suka pula cikgu. Suka. Kerana anda telah berjaya. Okey, selanjutnya amatlah digalakkan. Menanam pokok. Kenapa kita nak menanam pokok? Tambah tanam pokok musang king. Okey. Suka kita bagilah ni. Sekali lagi. Suka. Suka kerana anda telah anda telah memberikan isi tersirat tambah yang cukup baik. Baik, sekarang kita teruskan. Menanam pokok. Supaya dapat membekalkan oksigen kepada kehidupan di alam. Terbaik, Kit. Sayang, Kit. Sayang kat Kit. Sekarang dah bahaya sayang Kit ni.
Mencantik boleh ke, Chong? Boleh mencantikkan alam sekitar. Mencantikkan pemandangan. Boleh tanam pokok kan? Boleh, Chong. Boleh, Chong. Okey. Okey. Yos, alam sekitar. Nah, kelihatan lebih ceria. Jangan nampak kelihatan lebih ceria. Terbaik. Nampak dah idea yang akan anda berikan. Baik. Tahniah. Diucapkan kepada anda kerana telah cikgu punya idea ialah supaya dapat menghijaukan bumi dan menambah bekalan oksigen. Ini idea cikgu. Anda boleh berikan idea anda. Ini sebagai panduan macam mana anda nak menggunakan konsep tiru dan tambah. Baik, idea sekali. Kita diseru agar apa? Tiru dulu. Iaitu mengurangkan penggunaan beg plastik. Sekarang cuba. Cuba berikan kenapa kita diseru supaya mengurangkan penggunaan beg plastik. Sebab tu cikgu kalau pergi ke pasar raya, yang mana yang tak perlu beg plastik, dia cakap tak payah beg plastik. Cikgu nak kurangkan penggunaan beg plastik. Okey. Diseru agar lah cikgu. Okey, diseru agar apa? Mengurangkan penggunaan beg plastik. Kenapa? Okey, cuba. Supaya haiwan akuatik tidak pupus. Apa kaitan dengan beg plastik dengan kehidupan akuatik? Apa kaitannya? Kerana beg plastik susah untuk dilupaskan. Damia terbaik. Damia. Damia cikgu tak boleh bagi. Tak boleh. Bahaya. Bahaya. Okey, kerana beg plastik mengambil masa yang lama untuk dilupuskan. Sukar untuk dilupuskan. Terbaik, cikgu berikan satu tepukan yang amat gemuruh kepada anda kerana telah memberikan jawapan yang cukup mantap pada cikgu. Baik. Kesimpulannya, secara keseluruhannya anda boleh berikan pelbagai pihak harus berganding bahu bagai au dengan tebing. Ini biasa kita gunakan. Masukkan simpulan bahasa. Kalau dia beritakan cara-cara, tindakan, anda boleh guna ini sebagai penutup. Anda ubah sikit-sikit je, okey? Pelbagai pihak harus berganding bahu bagai au dengan tebing untuk mengatasi, untuk menjaga, bukan mengatasi, untuk menjaga. Silap. Okey, kita betulkan sikit. Okey, kita betulkan sedikit. Okey, untuk menjaga. Untuk menjaga. Okey, untuk menjaga keindahan alam sekitar agar cikgu hantar yang baru dalam kumpulan. Kita padam yang lama. Okey, sekejap. Kita padam yang lama. Okey, ni tak betul. Kita delete dulu. Okey, kita hantar yang baru. Gitu. Alright. Okey, jadi harapnya anda telah faham lah. Anda telah faham bagaimana kita hendak membuat ulasan, bagaimana kita nak membuat rumusan. Pastikan anda ingat konsep tiru dan tambah. Ingat konsep tiru dan tambah. Okey, cikgu saya sudah hantar di WhatsApp. Wow, Raja Faik. Hebat Raja Faik. Cepat dia hantar. Menghitung semula barangan kita semula agar dijadikan baja organik. Koshana. Macam mana kamu nak mengitar gelas, tin aluminium, kertas menjadi baja organik? Okey, barangan kita semula, kertas, kaca, tin aluminium, lagi apa? Plastik, botol plastik. Macam mana kita nak jadikan dia menjadikan baja organik? Baja organik ialah sisa-sisa makanan. So, maksudnya kita kena faham. Maksud kitar semula ialah barangan itu diproses menjadi barang baru. Menjadi barang baru. Okey. Baik. Itu maksudnya. Tak apa. Kita belajar. Baik. Tahniah ucapkan kepada anda kerana telah setakat ini juga nampak anda dah faham macam mana kita menggunakan konsep tiru dan tambah. Okey, konsep tiru dan tambah.
Okey, konsep tiru dan tambah. Bagus, bagus, bagus. Tahniah ucapkan kepada anda. Okey, baik. Iman, cuba Iman cakap sesuatu Iman. Cikgu nak... Alamak. Alamak. Sekejap, cikgu terhilang. Alamak. Alamak, terhilang. Oh my god. Okey. Sekejap. Cikgu terhilang. Terhilang gambar. Okey, sekejap. Cikgu sudah terhilangkan gambar. Gambar jadi mengecil. Ini adalah cikgu punya HDMI tidak berfungsi. Jadi cikgu terpaksa. Sekejap ni biasalah. Ni teknikal yang perlu kita hadapi ketika dalam kelas dalam talian. Okey, ni cikgu bimbang akan jadi nampak kabur kerana HDMI cikgu gagal berfungsi. HDMI cikgu tiba-tiba terputus. Okey, menggitar macam mana? Menggitar semua barangan kita semula agar tak sesuai ke sana. Jangan buat macam mana? Menggitar semula barangan kita semula agar dijadikan baju organik itu tidak sesuai. Macam mana Okey, nah, cikgu punya HDMI ada masalah. Aduh. Inilah masalah-masalah teknikal apabila kelas dalam talian. Okey, tapi anda nampak boleh jelas ya? Anda boleh nampak. Okey. Bila cikgu tidak menggunakan HDMI, anda boleh menggunakan pembesar suara. Confirm. Pasti cikgu boleh dengar suara anda. Okey. Okey, dia jadi agak kabur sikit kan. Dia bila tak guna HDMI, dia kurang jelas. Cikgu? Ya, saya. Cikgu, kabur sikit. Ya, cikgu dah maklumkan. Jadi kalau anda kabur, anda boleh melihat pada Telegram. Ya? Okey, kabur sikit tapi masih boleh baca tu, kira boleh lah. Boleh baca tu kira okey lah. Okey, cikgu bagi masa anda sekitar 10 minit untuk anda menyiapkan ulasan sebelum kita bergerak kepada bahagian C. Sebelum kita bergerak kepada bahagian C. Ya, saya. Saya sudah hantar di WhatsApp. Okey, sudah hantar di WhatsApp. Terima kasih. Cikgu akan semak. Saya sudah singkat. Okey, terima kasih. Anda dah hantar, tak apa, nanti akan semak. Okey, tak apa. Anda telah semak, tak apa. Anda telah semak. Anda telah hantar, anda juga akan semak. Anda pula semak. Okey, saya perasan dah hantar. Bagus. Okey, biasanya saya perasan dia akan menggunakan idea dia sendiri. Okey, cikgu tengok satu-satu. Chong dulu. Chong, 3, isi. Okey. Ayat Chong, cikgu bagi tepukan dulu kat Chong semua cikgu baca. Okey, ayat Chong lah setelah itu kita boleh mengutip sampah untuk menyusutkan sampah yang busuk. Maksudnya mengurangkan sampah lah. Menyusutkan maksudnya mengurangkan sampah. Hari sekali kita diseru agar menanam pokok bunga yang indah nian. Bagus. Indah nian supaya boleh mencantikkan dunia ini. Wah, bagus Chong. Okey Chong, bagus Chong menggunakan perkataan-perkataan yang baik, indah nian, ada menggunakan kata penguat. Sayang kat Chong. Okey, Chong bolehlah bagi kiss. Damai tadi tak boleh bagi. Parah lagi tak boleh. Nanti orang marah. Okey, right? Terima kasih ucapkan. Okey, tadi cikgu baca lagi. Siapa lagi dah menghantar kat cikgu? Dayang baru bagian A, Dayang. Bagus Dayang. Terima kasih Dayang. Dayang cikgu suka ayat dia kerana ayat dia memang gramatis. Memang best untuk dibaca. Okey, banyak saya perasan pun dah menghantar. Okey. Gambar datang menunjukkan aktiviti menjaga keindahan. Terdapat beberapa aktiviti dapat menjaga keindahan. Diulang balik.
Antaranya kita mestilah mengitar semula barang kita semula dengan ini. Dia buat 2 ayat. Boleh, tak ada masalah. Dengan ini kita dapat mengelakkan pencemaran berlaku. Okey, bagus. Ayat yang menarik. Selain itu, kita perlulah ringan tangan mengutip sampah yang dibuang di merata tempat supaya dapat mengelakkan keputusan hidupan akuatik. Bagus. Ni aku ucapkan. Okey, bagus setakat ni. Di samping itu, kita digalakkan menanam pokok kerana dapat membekalkan oksigen kepada kehidupan. Akhir sekali, kita seharusnya mengurangkan penggunaan beg plastik. Hal ini kerana beg plastik mengambil masa yang lama untuk dilupuskan. Kesimpulannya, pihak alam sekitar. Apa pihak alam sekitar? Saya perasan tak sesuai. Perlulah melakukan tindakan yang tegas untuk, pihak berwajib. Okey, kalau pihak anda merujuk pada pihak berkuasa, buat pihak berwajib. Okey, Yosh. Alamak, Yosh terlalu kecil. Cikgu tak boleh baca. Okey, minta maaf Yosh. Cikgu membaca di laptop, cikgu tak boleh nak zoom. Cikgu akan baca menggunakan telefon nanti. Okey, Aiman dah mengatakan bahagian A, bagus. Akil Azim, baik. Saya akan masuk balik apabila saya sampai di rumah. Adakah Akil Azim dah sampai rumah ataupun belum? Baik. Secara keseluruhannya kita nampak anda boleh membina rumusan ataupun ulasan dengan baik apabila anda mematuhi SOP, kan? Penting kita patuhi SOP. Itu penting. Okey jangan. Cikgu cuba untuk menjelaskan ini. Cikgu akan buka dan cikgu akan masuk semula. Sekejap Alright, sekejap. Alright. Sekejap cikgu buka semula PowerPoint ini supaya dia lebih jelas. Sebentar. Mana dia? Dia kena besar macam ni. Okey. Alright. Ya, siapa yang nak bertanya tu? Silakan nak bertanya apa-apa. Ya, cikgu sedang cuba nak bagi dia jelas. Wih. Itu bunyi ayam ke bunyi apa? Okey, dah penuh TV? Dah penuh TV. Alright, sekarang kita cuba tengok. Okey. Adakah lebih jelas atau sama je? Kalau tidak menggunakan HDMI, dia memang agak kabur lah. HDMI tu dia akan nampak lebih jelas. Sama je. Okey. Raja Faik kata, baca saya punya cikgu. Okey, Raja Faik ada permintaan. Raja Faik hantar dekat Telegram. Raja Faik hantar di Telegram ataupun WhatsApp rasanya. Raja Faik, tak ada Raja Faik? Ada. Okey, terdapat banyak aktiviti untuk menjaga keindahan alam sekitar yang perlu kita lakukan. Antaranya cara. Antara cara je. Okey. Yang kita perlu lakukan ialah mengitar semula barang terpakai. Dengan cara ini kita dapat kena tak koma di situ Mengitar semula barangan terpakai, koma atau titik. Dengan cara ini, okey, kena betul penggunaan penggunaan tanda baca yang betul. Okey, dapat mengelak pembaziran dan dapat mengelakkan pencemaran. Jangan terlalu panjang Jangan terlalu panjang. Anda buat perenangan tu satu cukup. Kerana dia benda yang sama, mengelakkan pembaziran dapat mengelakkan pencemaran. Jadi akan memanjangkan jumlah dia. Selain itu kita perlu ringan tangan untuk mengutip sampah yang berada sekitar kita. Kita juga dapat meringankan beban pekerja pembersih. Salah. Pekerja pembersihan. Bukan pekerja pembersih. Pembersih adalah sikap kita. Pembersih.
pekerja pembersihan. Imbuhan kita jaga hati-hati di situ. Selanjutnya, amatlah digalakkan untuk menanam pokok. Koma situ, kita juga akan dapat udara yang segar dan juga dapat menghias. Menghias di sekeliling rumah. Banyak struktur ayat kena hati-hati Raja Fahim. Sekali kita hendaklah mengelakkan penggunaan beg plastik yang dapat mengancam alam sekitar. Dan kita juga dapat mengelakkan pembaziran duit. Anda menggunakan dua faktor di situ. Jadi untuk karangan hendak, untuk rumusan satu cukup. Kesimpulannya kita dalam bekerjasama untuk menjaga kebersihan dan menjaga alam sekitar. Baik. Alright. Jadi Cikgu, saya bunyi di chat box. Okey, di chat box. Okey, Koshana. Okey. Okey. Untuk kelestarian alam. Menarik. Anda menggunakan perkataan kelestarian alam. Bagus. Nama itu kita boleh menanam pokok supaya persekitaran menjadi cantik. Struktur ayat jaga. Hati-hati dengan struktur ayat anda. Akhir sekali kita mestilah mengurangkan penggunaan plastik kerana plastik susah lupus. Susah dilupuskan. Okey. Kesimpulannya kita telah menjaga alam sekitar kerana kita tidak boleh hidup dengan aman. Okey, baik. Jadi hati-hati dengan struktur ayat. Imbuhan dan sebagainya. Tak apa. Perkara-perkara ini kita belajar sedikit demi sedikit. Lama-lama akan menjadi pandai. Okey, jadi pandai. Bagus. Sekarang kita teruskan dengan karangan. Okey, kita teruskan dengan karangan. Bahagian C. Adakah bahagian C ulasan? Bahagian C ialah menulis karangan. Bahagian C ialah menulis karangan. Okey, bahagian C hari kita nak belajar tentang format karangan laporan. Dah lama kita tak pergi ke sekolah ni, kita takut lupa karangan format. Jadi malam ni kita nak buat karangan laporan. Okey, laporan apa? Aktiviti yang baru sahaja kita buat. Setiap sekolah ada buat aktiviti ni. Apa agaknya? Okey. Tengok gambar. Gambar apa tu? Gambar sambutan Hari Kebangsaan. Jadi kita nak menulis tentang karangan laporan Hari Kebangsaan. Okey. Apa format bagi laporan? Yang pertama, kita kena melihat kepada tajuk laporan. Itu yang pertama. Jangan bimbang, nota ni cikgu akan masukkan ke dalam Telegram untuk panduan anda. Okey. Permulaan berhuruf besar kecuali kata sendi atau kata hubung. Tajuk perlu digarisi. Contoh, laporan sambutan Hari Kemerdekaan SK Seri Ampang. Okey, semuanya menggunakan huruf besar. Kalau ada di, kena huruf kecil. Kalau ada ke, kena huruf kecil. Dan pastikan anda garisi. Cikgu, saya nak letak di tengah-tengah ke, saya nak letak di tepi ke, mana-mana pun boleh. Tak ada kata format mesti letak tengah-tengah. Tak ada. Yang penting ada tajuk. Tajuk itu permulaannya berhuruf besar dan diberi garis. Itu ada formatnya. Baik. Format yang kedua. Apa format yang kedua? Tu dia. Apa dia? Pendahuluan. Jadi dia bentuk cerita. Jadi apabila bentuk cerita, kita ingat cikgu ajar anda 3S. Sebelum, semasa, selepas. Sebagai isi dia. Sebelum, semasa, selepas. 3S kan? Jadi, sebelum, bila tarikh diadakan, ingat laporan mesti ada tarikh, apa tujuan diadakan, apa persiapan yang diadakan. Contoh, pada 30 Ogos 2021, Sekolah Kebangsaan Seri Ampang telah mengadakan sambutan Hari Kebangsaan setiap tarikh secara norma baharu. Sambutan diadakan secara dalam talian. Semua murid diberi capaian. Okey, ada salah ejaan di situ. Capaian. Itu sudah mengapa? Capaian pula dia. Okey. Alright. Ada sedikit kesilapan ejaan. Typo lah tu. Alright. Sebab itulah anda apabila sudah siap karangan, anda diminta baca. Bila kita baca, kita akan nampak. Okey, kita akan nampak dia punya kesalahan ejaan. Okey, semua murid diberi capaian.
Google Meet sehari sebelum sambutan diadakan. Kalau kata setengah jam anda boleh ubah. Ini hanya sebagai contoh. Okey, Chong, cikgu boleh salin. Chong, anda ubah mengikut aktiviti di sekolah anda. Ini sebagai contoh saja, Chong. Okey. Ini sebagai contoh sahaja. Google Meet dalam bahasa Malaysia apa? Memang Google Meet je. Tak ada perjumpaan Google, tak ada. Memang dia punya aplikasi dia Google Meet. Dia memang nama. Okey, jangan kata link Google Meet. Salah, link adalah capaian. Itu ada bahasa Melayu. Baik. Seterusnya, selanjutnya untuk perenggan yang berikutnya, jangan bimbang, semua juga akan masuk ke dalam Telegram. Cikgu hanya terangkan kepada anda. Okey, bukan dalam atas talian, dalam talian. Okey, mesyuarat atas talian. Salah, mesyuarat dalam talian. Jangan di dalam, dalam talian. Okey, contoh sebenarnya. Aktiviti yang berikutnya, perenggan yang kedua. Sambutan Hari Kebangsaan kali ke-64 peringkat sekolah. Ini dimulakan dengan bacaan doa oleh Ustaz Farhan bin Abu Amin. Warga sekolah yang menyertai Google Meet telah mengaminkan bacaan doa tersebut. Antara doa yang dipanjatkan adalah semoga negara kita merdeka daripada ancaman endemik. Sekarang endemik, COVID-19. Sekarang sudah endemik, bukan pandemik lagi. Okey? Jadi, ini sebagai contoh. Anda boleh tukar nama ustaz anda, anda boleh tukar nama, anda boleh tukar. Ini hanya sebagai panduan kepada anda hendak menyiapkan karangan ini. Baik? Seterusnya, kita guna, tu Ustaz Farhan, sahabat cikgu. Ustaz Farhan bin Abu Amin. Sekarang dia sedang aktif mendaki gunung. Okey. Seterusnya, isi-isi semasa 2, perenggan biasanya cikgu guna ICK. Apa dia ICK? I, idea, C, contoh, dan K, kesan. Contoh Contoh aktiviti diadakan. Seterusnya, pengacara majlis menjemput Encik Badrul Hisham bin Yusof, Guru Besar SK Seri Ampang. Anda tukar nama guru besar anda sendiri kan. Ini cikgu ambil SK Seri Ampang. Untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Itulah idea dia, aktiviti dia. Apa contohnya? Apa contoh ucapannya? Dalam ucapan beliau, menasihati murid-murid agar terus belajar bersungguh-sungguh walaupun belajar secara pilihan. Kenapa? Apa kesannya? Ini adalah supaya murid-murid akan dapat menyumbang kepada kemajuan negara apabila berjaya dalam pelajaran pada masa akan datang. Ini kita gunakan bila kita membuat perenggan, SOP-nya ingat IZK. Ada idea, ada contoh, ada kesan. Ataupun anda boleh terbalikkan pada IKC. Idea, kesan dan contoh. Boleh. Tapi ini adalah untuk memberikan anda panduan supaya anda supaya anda dapat menulis 3 ayat dalam satu perenggan. Cikgu nak galakkan anda menulis satu perenggan, 3 ayat. Jadi ingat I mula idea, lepas tu kesan, lepas tu contoh. Ataupun mula dengan idea, lepas tu contoh, lepas tu kesan. Mana-mana pun boleh. Yang penting ada 3 perkara itu. Baik. Dan yang berikutnya, isi ketiga, semasa lagi aktiviti diadakan pada sambutan Hari Kebangsaan secara norma baharu. Pada kali ini, berbagai-bagai aktiviti telah diadakan. Berikan contoh apa aktivitinya. Antara aktiviti yang dijalankan adalah menghasilkan kad ucapan digital, rakaman nyanyian lagu patriotik. Yang penting, Farah jangan masuk pertandingan nyanyian lagu patriotik. Rakaman deklamasi, alamak, deklamasi sayak lah perginya pula. Apa stat deklamasi sayak perginya? Ada deklamasi sayak. Nampak tu. Kesalahan ejaan pun ada. Okey, mana dia? Deklamasi sajak lah cikgu. Okey, biasalah tu kan. Cikgu pun manusia biasa. Nyari. Ais tak ada ke malam ni? Okey. Deklamasi sajak dan sebagainya. Murid-murid dapat memupuk semangat patriotisme. Jangan MI.
Melalui aktiviti yang dikerjakan walaupun secara maya saja. Bukan orang bernama Maya. Secara maya, alam maya. Okey? Jadi nampak ya? Ada idea, ada contoh dan ada kesan. Cuba buat macam ni untuk laporan anda nanti. Jangan bimbang ini juga akan masukkan dalam Telegram sebagai panduan dan anda boleh sesuaikan mengikut sekolah anda. Sebab setiap sekolah tak sama kan aktivitinya. Ada aktiviti membuat pakaian beragam contohnya. Okey. Kemudian isi keempat akhir sekali, contoh pada akhir majlis ini pengacara meminta semua yang menyertai Google Meet untuk membuka kamera dan menyanyikan lagu Jalur Gemilang sambil mengibarkan jalur gemilang. Ni aktiviti akhir sekolah cikgu. Dia ambil idea tu. Guru-guru dan murid-murid yang berpakaian nasional. Masa tu cikgu pakai baju Melayu bertanjak cewah. Okey. Serta ada yang bertema gemilang menyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat. Jadi apa kesannya? Sambutan Hari Kebangsaan tetap meriah walaupun disambut dalam alam maya sahaja. Mana gambar? Tengok tu pakai kolok jalur gemilang, baju jalur gemilang. Contoh idea. Nak beri idea kepada anda. Dan penutup, cara kesimpulannya, perasaan harapan. Mana-mana pun boleh. Atau nak buat dua-dua pun boleh. Kesimpulannya, majlis sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini tetap berjalan dengan lancar dan teratur seperti mana yang dirancang. Harapan, semoga pada tahun hadapan sambutan Hari Kebangsaan dapat diadakan di sekolah apabila sekolah dibuka seperti biasa. Mudah-mudahan pada tahun hadapan kita bersekolah biasa dan dapat menyambut Hari Guru, Hari Kebangsaan, Hari Kanak-kanak. Semua rindu akan suasana di sekolah. InsyaAllah kita doa sama-sama. Baik. Jadi itu dia sambutan Hari Kebangsaan. Semua kaum ada. Dan formatnya, dan format terakhirnya mesti ada pengakuan pelapor, mesti ada tarikh laporan, mesti ada tanda tangan pelapor, mesti ada nama pelapor dalam kurungan berhuruf besar. Okay, nama pelapor dalam kurungan mesti berhuruf besar. Nama penuh. Okey, nama penuh. Kalau nama orang Islam ada bin dan bintinya. Kalau nama Cina ada tiga. Ada tiga. Nama Cina mesti ada tiga. Kalau nama orang India, dia mesti ada anak lelaki, anak perempuan. Tapi sekarang dalam IC dah tak ada anak lelaki, anak perempuan. Tak silap cikgu. Okay? Ikut mana yang ni lah. Dan jawatan pelapor. Mesti ada jawatan pelapor. Okay. Format tidak lengkap, dipotong 3 markah. Format tak lengkap, dipotong 3 markah. Dan contohnya, disediakan oleh, alamak, 2 Oktober 2021 lari je pula. Kena kejol. Sekejap. Cikgu kejol sekejap. Okey, sebentar. Alright. Okey, baru betul. Okey. Disediakan oleh, contoh, ada tanda koma, di hujungnya ada tarikh, dan tarikh mestilah selepas peristiwa itu. Peristiwa itu tadi 30 Ogos. Jadi mesti selepas lah. Oktober baru dia tulis. Boleh, tak ada masalah. Anda buat September, boleh. Tak ada masalah. Okey. Farah. Tanda tangan Farah. Siti Farah Nadira binti Faizul. Bukan Farah. Ini Farah dekat Jamaika. Setiausaha program sambutan Hari Kebangsaan SK Seri Ampang. Okey. Baik. Ini mana nama Farah betul ke Farah? Cikgu pun tak tahu. Farah, nama Farah betul ke ni? Siti Farah Nadira binti Faizul ni? Mana Farah? Tak bagi respon pun. Jamaika ada Islam? Ya ada. Islam ada di mana tempat ada. Baik. Ada apa-apa pertanyaan? Okey, Chong ada tanya tadi. Cikgu boleh kamu send format itu, send ke dalam Telegram. Memang cikgu akan masukkan dalam Telegram sebagai panduan kepada anda. Kerana anda akan buat karangan laporan. Cikgu bagi contoh, anda sesuaikan mengikut sekolah anda.
Oh, dia Farah Dahlia. Okey, dia Farah Dahlia. Okey, ni Farah Nadira. Okey, baik. Boleh faham? Murid-murid, anak-anak, permata-permata hati sekalian. Adakah anda faham bagaimana nak buat karangan laporan? Mungkin anda akan faham apabila cikgu masukkan ke dalam Telegram, anda boleh tengok contoh dan anda akan buat mengikut. Faham. Mengikut sekolah anda. Okey. Jadi, itu saja kelas kita pada malam ini. Ada apa-apa pertanyaan? Okey, cikgu buka untuk pertanyaan. Tak ada cikgu. Tak ada, alhamdulillah. Tak ada. Okey, ada Tak ada. pertanyaan? Terima kasih cikgu, thank you. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih. Okey, jadi itu saja kelas kita pada malam ini. Anda siapkan tugasan dan anda hantar kepada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.